Erna pernah share kat saya, ada orang hantar kepala binatang. Boleh share? Orang hantar apa tu? Lambat, you tertinggal. Bila you tertinggal, bisnes boleh meninggal. Bila bisnes meninggal, you mesti menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Hari ini adalah podcast yang pertama yang saya adakan, yang mana kita ada tetamu yang istimewa. Suatu Iron Lady lah orang kata dalam industri, yang bakal berkongsi pengalaman dia, cerita jatuh bangunnya yang bakal membuatkan kita motivasi, terinspirasi. Siapakah orangnya? Nak tahu tak? Okey, dengan itu kita mempersilakan Erna dari Dizandra. Kita jemput Erna datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erna, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Puasa? Mestilah puasa. Puasa ke berapa dah kita ni? Puasa ke-9. Ke-9. Alhamdulillah. So Yeah. macam mana Ramadan kali ini? Alhamdulillah, semuanya baik-baik dan macam bertambah baik. Bertambah baik. Tapi Erna lama lah tak nampak. Mana menghilang? Business down ke? Oh, ujian demi ujian Sifu yang berlaku pada saya dan Dizandra sebenarnya. Cuba cerita. Kita nak dengar apa ceritanya. Allah. Awal-awal lagi terus tanya cerita panas ni. Mungkin kita masuk cerita lain dulu lah, Erna. Kita Okey. masuk cerita apa So macam mana baju raya dah beli? Alhamdulillah, baju raya semua dah ready sebelum Dah puasa ready? lagi. Okey. Kali ni beraya di mana? Berada di Johor. Di Johor. Orang Johor JDT ya. Okey. Jadi kita pun masa tak lama kan. Jadi kita terus direct lah. Ke mana menghilangnya Erna? Okey. Saya sendiri pun lama tak nampak, lama tak jumpa. Tapi Alhamdulillah, saya panggil datang juga. Masih ingatlah cikgu ni kan. Selalu ingat Sifu. Selalu ingat, Alhamdulillah. Yang tak ingat tu tak tahulah. Sentiasa dalam doa. InsyaAllah. Guru-guru saya doakan selalu. Jadi apa cerita hilang ni? Cuba cerita Okey, sikit. hilangnya saya macam saya cakap tadi Sifu, kita ada ujian kita ada turun naiknya kita. Tapi Alhamdulillah semuanya baik-baik, dikawal, terkawal. Cuma yelah, orang cakap bila kita bisnes ni, bila dah semakin meningkat tu ujiannya berbeza. Jadi macam keadaan saya sekalipun, dalam Dizandra sekalipun, ada orang dengki, ada orang yang tak puas hati dan pelbagai perkara lah berlaku sebenarnya. Orang di sebalik. cakap orang Melayu kuat dengki, betul ke? Allah, saya kadang-kadang nak percaya tak percaya tapi berlaku sebenarnya. Berlaku, Saya tak sangka ia berlaku dan saya mula abaikan tetapi rupanya makin menjadi-jadi. So sekarang ni sedang kena dengki lah dengan orang sih. Dengki saja ke ada tambahan-tambahan lagi? Sebenarnya Dengki plus sihir ke? Kalau bisnes ni ada dua keadaan. Kalau kita tak puas hati, biasalah keadaan sebenarnya kan. Kalau kat luar ni, kalau tak puas hati, kita tak boleh membunuh. Tapi ada juga orang yang membunuh kan. So ada yang guna peguam. Contoh kan, guna cara yang Seram pula betul saya lah rasa. kan. Tapi kalau orang yang dengki, yang tak puas hati, yang rasa diri itu betul dan sakit hati, mungkin menggunakan benda yang sebaliknya, yang dilaknat Allah. Iaitu Takut sihir saya lah. nak sebut Sifu. Kita kena bercerita sebab saya sendiri selalu dapat DM kan, WhatsApp, yang mana usahawan-usahawan ni banyak kena sihir, banyak kena dengki, yang mana ada contohnya kesnya dia bisnes makanan. So periuk nasinya diisi, kena hantar lah kan, kena hantar sihir. Tiba basi macam tu. Basi, dia punya central kitchen bau busuk, orang tak nampak kedai tu selalu berlaku. Dan ada orang yang jual kepuk leko pun kena macam tu. Depan kedai ada duit shilling yang kecil-kecil. Jadi memang banyak yang jatuh. Pernah dalam kelas Sifubat, ada student tu kena sihir. Menjerit. Menjerit, lepas tu pengsan. Jadi Faham? sebenarnya sihir ni bukan saja sekarang, dari dulu lagi, dari zaman dulu lagi, zaman Nabi Adam lagi rasa dah ada sihir kan. Sampailah sekarang. Jadi boleh tak Erna share sihir macam mana kena tu? Takut nak story benda ni kan, tapi macam ini sebagai pengajaran kepada kita semua lah ya. Itulah Allah uji kita dalam keadaan macam ni. Jadi saya ambil dia sebagai iktibar dan pengajaran untuk saya juga. So apa yang berlaku sikit sebanyak mengganggu perjalanan perniagaan saya, di mana kita disihir oleh, dan tim-tim juga terasa
Seperti contoh macam Saya Sifu mengemang cakap lah. menjerit-jerit tadi kan, memang berlaku bila tim Dekat kita office lah? dekat operation. Okey. Dia tengah berbincang-bincang, tumbuk laptop pecah semua. Staff itu staff lah. Itu staff. Staff pun kena juga. Staff pun itulah saya cakap, dia bukan sahaja kenakan kepada orang yang atas, tapi dia kena kepada keseluruhan syarikat So sebenarnya. ini sihir dalam bisnes lah. Sihir. Jadi itulah kita cakap kan, dia tak boleh hindar dan Allah dah izinkan benda tu berlaku. Jadi kita cuba buat yang terbaik semampu kita. Sebagai ujian lah ya, Ya, sebagai ujian. ujian. Dan Edna pernah share kat saya, ada orang hantar kepala binatang. Boleh share? Orang hantar apa tu? Apa tu? Tongkat babi punya tulang tu. Oh, tulang bukan kinzir. kepala dia. Kepala kinzir tu. Dia punya kepala tengkorak. bahagian belakang dia tu. Oh, hantar dekat office Depan kilang. office apa semua. Okey. Jadi Tanah kubur, masa semua tu tulang. jumpa macam mana? Macam mana jumpa? Turun tangga nampak dah. Oh, turun tangga dia nampak dah jelas malam lah. lah. Siang. 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 Jadi Itu pun sebahagian benda besar yang kita nampak dari mata kasar, tapi dari mata halus kita ada banyak benda-benda yang tak nampak. Sifu macam contoh, tiba-tiba ada orang menyanyi, ulit mayang. ulit mayang. Saya rasa Saya dah rasa seram dah ni. Tapi itulah, kita kena cerita juga Edna, supaya yang lain ni, kepada yang berbisnes tu, supaya lebih tingkatkan amalan protection, lebih beringat, dan kepada siapa yang mungkin ada masalah hati tu, bertaubat lah kan, bertaubat supaya kita ni tidak menjadi syirik. Sebab bila terlibat dengan sihir, automatik syirik. Jadi mungkin disebabkan terlalu mengikut hati, kita tak sedar kita dah syirik sebenarnya. Dan syirik ni, tak silap saya, diletakkan di dalam neraka paling bawah. ya betul. Jadi bertaubat kepada sesiapa yang ada sakit hati, buat dengki dan sihirkan orang. Biarlah, tak kisahlah siapa betul, siapa salah kan. Kalau saya ambil kesempatan ni lah, kalau ada kan orang yang mendengar, mungkin saya minta maaf lah kalau ada silap saya ke, silap kalau keluarga saya, adik-beradik saya, tim saya ke siapa, saya minta maaf. Janganlah buat benda-benda macam ni. Ya, betul tu. Siapa lagi yang kena teruk dalam family? Mungkin orang tak tahu kan cabaran ataupun ujian yang telah dilalui oleh ahli keluarga Edna sendiri ataupun ahli tim sendirilah. Itulah macam ramailah. Ramai yang Adik kena. sendiri, adik ipar. So ada yang dah tak boleh kerja. So Tak boleh kerja tu maksudnya dia dah jadi macam mana tu? tak boleh fikir. Dah tak boleh Tak fikir boleh sampai fikir, tak boleh buat apa, datang kerja tidur. Tak boleh buat apalah. lagi Yang saya benarkan sekarang saya buat adalah biarlah mereka, orang yang kena teruk ni direhatkan dulu, berubat dengan cara baik. InsyaAllah kita InsyaAllah. doakan ahli keluarga yang terlibat tu, termasuk tim manajemen di Zandra sendiri, diberi perlindungan, Amin. kesembuhan dan juga kesihatan oleh Allah SWT. Dan kita minta jugalah yang menonton ni, kita doakan bersama-sama. Mungkin ada yang melakukan sihir tu mungkin terlepas pandang, tak sedar, bertaubatlah bertaubat, insya-Allah. Kita ambil berkat bulan Ramadan ni, kita bertaubat kepada Allah SWT. Okey, jadi saya rasa cerita sihir ni kita kena pergi deep sikit lah. Contohnya, apa tanda-tanda, apa pengalaman yang menunjukkan seseorang usahawan tu kan, owner business tu kena sihir? Sebenarnya kalau ikutkan, sama ada kita dulu yang kena. Okey. Maksudnya kita first kali adalah dia kacau kita. Okey. Mungkin kita tak tertiba jadi lain, down itu antara awal dululah. Sebab tu kita kena kuat dari dalam, macam Sifu cakap, sebagai pendinding kita. Kalau kita down, sakit, lagi mudah untuk terimalah benda tu. Yang keduanya, mungkin tertiba ada benda-benda yang pelik berlaku. Dia macam ada banyak level sehingga boleh bersuara. Okey. Ada level yang kacau Dia saja. bersuara dalam badan kita. Tapi sebenarnya Sifu, kalau ikutkan, kita orang sampai buat live 100 jam boleh 100 jam tak 100 ada jam. boleh tak
buat di tempat. Tak ada sale. 100 jam tak ada sale. Macam pelik sangat lah. Kita orang bukan buat 100 jam je, malah berhari-hari. Dan kita orang berhenti dan stop, dan itu macam tanda-tandanya lah. Kita cakap kenapa? View ada? View ada. Siap buat ads semua. Jadi macam orang kata kalau teknik-teknik yang kita dah cuba, dah apa, dah itu kan. Okay. Itulah kita check. Kena kacau tu maksudnya sampai mic tak bunyi. Macam-macam Mic tak bunyi ni, tiba-tiba esoknya kita orang datang balik pagi, kita buka je boleh je. Dia tak ada gangguan apa sebenarnya. Kalau yang menyeramkan tu macam orang mengilai lah, orang menyanyi. Orang menyanyi. Dah level keempat orang menyanyi, dan level kelima sebenarnya menampakkan diri, tapi kita belum tahap. Okey. Mudah-mudahan jauhkan lah sekarang. Jadi apa tindakan dari Edna dan juga tim dalam menghadapi ujian sihir ni? Biasalah kan, kalau orang kata kita ni manusia biasa, Allah timpakan ujian ni salah satu ujian untuk kita dan keluarga saya. Mungkin adalah sebab-sebab tu nak menghapuskan dosa. Jadi apa yang kita buat adalah back to basic lah. Kita back to basic. So syukur saya dengan ujian ni, sebab dalam masa yang sama saya sendiri pun mencari balik diri saya, ke mana kekurangan saya, muhasabah diri balik. And then kita mula-mula saya nampak rasa sangat kusut. Lepas tu bila saya mula balik solat tahajud jangan tinggal, memang berzikir, baca ayat-ayat yang sepatutnya kita baca, Al-Quran apa semua. Lagi-lagi bulan Ramadan ni perbanyakkan segala-galanya lah, macam tu. Jadi kita balik kepada mencari amalan kita untuk kita jaga kekuatan dari dalaman. So macam sekarang ni bila kita dah buat balik basic tu, kita rasa lebih tenang walaupun kita ditimpa ujian. So ujian sihir ni salah satu pendinding dan juga perawatannya adalah dengan meningkatkan amalan kita lah. Amalan. Contohnya Edna juga ada jumpa Ustaz Hanafi kan. So apa yang dipesan oleh Ustaz Hanafi ataupun alim ulama lah? Yang pesan untuk sebenarnya memang kena kita juga yang back to basic. Maksudnya kita juga yang kena beramal lah. Ustaz pun cakap kita juga beramal, dan dalam masa yang sama jangan buat benda yang biasa, dan sebenarnya jangan bagi lagi ain berlaku ke apa. Contohnya macam dalam keadaan sekarang, tak boleh nak tunjuk dekat sosial media, show off apa yang kita buat. Bertambah-tambah lah nanti. Jadi kita tutup dulu aktiviti. Kita boleh lihat lah sekarang ni kan, ramai usahawan dia nak, yalah mungkin nak tarik orang, satu lagi nak menunjukkan pengembangan bisnes, jadi suka share. Betul. Edna dah melalui di Zandra ni dah 9 tahun. Ya. Tapi ujian yang berat ni datang pada tahun ke-9. Ya. So ianya berkaitan dengan ain. Jadi apa yang Edna boleh share tentang ujian bila di atas ni? Itulah bila benda ni berlaku kan, kita memang sebagai usahawan tak puas salah. Okay. Kita nampakkan apa yang kita buat cakap riak. So benda-benda macam tu. Jadi benda-benda macam ni. Jadi bila saya dah berlaku banyak perkara ni, satu pesanan saya untuk diri saya juga dan kepada usahawan lain adalah kita kena sentiasa merundukkan diri dah, merendah diri. Bila kita post ke apa tu, jangan lupalah sebut apa yang kita dapat semua ni adalah milik Allah. So kita pulangkan balik bila kita sebut Masya Allah, Subhanallah. Jangan lupalah ayat-ayat tu untuk ketika kita post, ketika kita membuat copywriting, kita menulis, kita kena ingatkan diri kita balik tentang jangan sesekali riak. Betul. Dan kadang-kadang kita tak niat untuk riak, tapi bila posting tu orang nampak riak kan. Ada satu benda yang saya dapat, energi riak tu sampai. Energi riak? Jadi kalau kita perasan ada juga orang post tapi kita tak rasa dia riak. Sebab sebenarnya dia post dalam keadaan dia okey, dalam keadaan dia mungkin memulakan post dengan bismillah ataupun jadi energi tu sampai kalau kita sedang rasa aku hebat. Dan saya sendiri pernah dapat satu nasihat lah dari seorang ustaz, saya tak ingat, rasanya Ustaz Hanafi rasanya, ataupun sahabat saya lah yang berpesan, kalau apa-apa yang kita post dekat sosial media, sebagai contoh kita nak share kejayaan kita kan, kita punya kejayaan, kita punya pencapaian, apa yang kita buat,
dalam semua caption sebagai contoh, termasuklah video, kita kena masukkan contohnya ayat-ayat yang memuji Allah. Allah balik. Betul? Alhamdulillah, Kembalikan subhanallah. lah macam tu. Jadi ini antara protection sebenarnya. Satu protection hati kita, satu lagi protection hati orang yang melihat. Betul. Jadi Erna setuju? Setuju sangat sebab benda pun dah berlaku. Pernah berlaku. Dan dah tahu keadaan bagaimana. So benda-benda ni sangat Jadi perlu dijaga. poin di sini sentiasa kita merendah diri. Merendah diri sebab apa yang kita capai, apa kerjaan kita dapat ni semuanya datang daripada Allah SWT. Bila-bila masa saja dia boleh bagi. Kalau Allah nak tarik, memang dia akan tarik. Jangan rasa disebabkan kehebatan kita, kemampuan kita, ilmu kita, strategi kita. Itu adalah ikhtiar kita, betul? Ya, Tapi betul. Allah yang menentukan. Ada orang dia cakap, aku ni usaha aku kuat, aku ni rajin sebab itu aku berjaya. So kadang-kadang ayat macam tu menunjukkan kita ni, apa orang kata tu, lupa yang beri rezeki tu, yang beri kejayaan tu Allah SWT. Saya dipesan lah kalau orang tanya tentang kejayaan tu, yang first tu kena jawab Allah dulu. First tu jawab. Barulah kita nak cerita usaha kita ke, strategi kita ke, betul teknik kita tu. tu Saya jangan lupa dapat jangan pesanan lupa tu. pesanan kepada semua orang. Satu, kita nak protect hati kita sebenarnya. Ya, betul. Okey, dari cerita alam misteri tadi kita pergi ke alam Reality. reality business lah. Okey. Reality business. Okey. Kalau kita lihat sekarang ni, okey, walaupun Dizandra sedang cool down sekarang ni, tapi dia maintain business. Dia hibernate. Hibernate, tapi business dia maintain, consistent, make profit. Salah satu strateginya adalah membina ekosistem dalam bisnes. Ya, betul. So macam mana ekosistem yang dibuat oleh Dizandra? Macam contoh apa yang berlaku kepada kami tahun ni adalah kami memang tak pergi dah vendor-vendor Okey. ke retail apa semua dah. Tapi apa yang kita buat adalah mengukuhkan tim kita juga. Salah satunya kita main gamification, kita buat DAC Dizandra High Council, dan dalam masa yang sama membina ekosistem. Macam Sifu cakap adalah kita banyak kepada macam KFC lah kan. Sebenarnya dia bukan jual ayam saja untung, tetapi dalam ekosistem ke bawah tu pembelian mesin apa semua tu, peternakan apa semua tu. Semua tu keuntungannya. Jadi apa yang kita cuba lakukan selepas bukanlah kita dah start daripada tahun-tahun lepas, which is itu yang sedang membina, itulah yang sedang kuat lah juga bagi saya, backup walaupun diuji dekat bisnes satu ni, yang lain ni terus berjalan. Macam kita pun ada kilang OEM kita. Jadi benda-benda macam tu berjalan dengan baik juga. Jadi benda lah, alhamdulillah. Lagi satu, kita ada dekat negara-negara lain yang bagi saya sangat berjalan dengan baik. Macam tu. Jadi nak membina ekosistem ni kena pemikiran jangka masa panjang, ada vision dia, betul? Ya, betul. Jadi bagaimana Erna melihat bisnes tu 5 tahun 10 tahun akan datang semasa Dizandra mula ditubuhkan? Waktu kita tengok packaging, saya validate packaging tu. Bagaimana pandangan ataupun vision Erna pada masa tu? Waktu tu Sifu, secara jujur lah, masa awal-awal tu kita tak terfikir ia membesar dengan sihat. Alhamdulillah. Tapi dalam tempoh setahun tu, saya dah mula rasa kita boleh pergi lebih jauh ni. So saya dah mula fikir. Masa awal-awal tu dia just macam janji buat duit kan, macam aku nak buat duit lah ni kan. Sebenarnya nak berniaga. Tapi bila kita dah belajar dengan Sifu, belajar dan kita nampak sebenarnya aku boleh, aku kena membesar dan bukan macam buat bisnes yang hit and run lah. Kita kena membesar. Jadi memang waktu tu lah saya rasa macam sebenarnya memang daripada awal dah kena plan. Macam contoh, kita kena betul-betul jaga dari segi law, especially macam cukai ke zakat ke semua-semua tu, kita memang daripada awal tersusun. Saya nak ambil duit company pun tak. So kena jaga cash flow. Cash flow kita kena jaga. Walaupun bisnes saya ingat lagi tahun 2016, tahun kedua Dizandra rasanya. Pada masa tu saya rasa terus hit kan. Tahun kedua dia terus hit sampai 50 juta rasanya. Dari 7 juta ke 50 juta. 7 juta ke 50 juta dan
masa tu mesti rasa nak ambil duit semua kan. Itulah. Jadi macam rembat tak duit banyak. masa tu? Alhamdulillah masih dapat mengawal hati dan perasaan. Tapi itulah menyebabkan bila ada syarikat ada duit, kita buatlah sedikit sebanyak benda-benda yang kita kata ekosistem ni. Jadi bukannya habiskan kepada keperluan diri sendiri. Ya, betul. Tak silap saya, kalau Erna beli Porsche pun selepas berapa tahun kan? Selepas 4-5 tahun. Ya. Dan Porsche tu pun dah accident dah. Dah accident dah. Habis dah. Dah tak Sampai ada tim dah. minta cakap nak lagi ke tak dah. Tapi alhamdulillah Sifu, ada satu benda yang saya seronok. Bila kita dah rasa macam-macam ni, sebenarnya dah tak ada apa dah nak Semua dah capai. Nak capai, kita dah rasa this is a time for community only, for team, for orang bawah-bawah. Itulah vision besar vision besar dari Erna. So memikirkan ke depan tu, satu, kita nak maju ke depan ni mula-mula mungkin untuk diri kita sendiri, family kita, tim kita, tapi dah semakin besar macam Erna sendiri, dia dah fikir orang lain fikir orang lain. Okey, alhamdulillah. Itulah perkongsian bermanfaat daripada Erna yang patut usahawan-usahawan ni kena apa orang kata tu, ambil sebagai pengajaran. Bukanlah kita nak cerita Erna ni otai ke orang lama ke, dia tentang pengalaman yang mungkin lebih banyak pengalamannya, lebih makan garam dan juga cukanya lebih daripada orang lain. Keraknya pun lebih besar. Lebih besar. Dan satu soalan yang saya masih teringatlah sampai sekarang satu pengalaman yang saya rasa patut dikongsikan kepada usahawan. Bila kita naik, orang akan perhati kita. Orang akan sentiasa memerhati apa yang kita buat, apa plan kita. Dan antara cabaran terbesar di Zandra, yang membuatkan di Zandra, saya lihat Erna sendiri suatu ketika dulu macam tersungkur dalam lumpur, terus bernafas dalam lumpur, macam lagu Wings tu kan. Bernafas Iaitu produk kena fake. Okey. Jadi boleh share tak pengalaman tersebut dan macam mana bangkit balik? Sebenarnya itulah antara benda yang paling besar juga yang berlaku pada kita kan. Selain daripada kita alami ujian yang ada sekarang ni, sampai sekarang sebenarnya kalau ikutkan Sifu, fake produk ke, kompetitor ke, jual harga murah ke, semua ni adalah satu benda yang kita hadap hari-hari. Yang paling jelas sekali adalah apa yang berlaku jika produk kena fake. Of course kita punya sales akan jatuh lah. Waktu tu hilang 70% rasanya. 50%. 25 juta. 25 juta guys. Hilang tu. Macam tu saja, tapi daripada situ kita bangkitlah sikit untuk kita kembalilah berada dalam keadaan yang lebih stabil dan membina beberapa strategi-strategi baru. Dan sebenarnya memang tak mudah bila kita muatan berat. Ada je macam contoh Nokia ke Kodak tu kan. Kalau kita tak cukup kreatif, kita tak ada idea, itu yang menyebabkan kita tersangkut. Sebab kita muatan berat ni. Nak bawa benda banyak. Macam bagi saya tak banyak lah. Saya punya gaji apa semua tu dalam 600,000 sebulan. Ada lagi syarikat yang lebih banyak, tapi bagi saya itu dah cukup banyak untuk kita yang nak membayar lebih ramai orang. Itulah kita rasa macam tanggungjawab keraknya kita tu besar. Lebih besar, kerak tu lebih Bisnes besar. yang besar, keraknya pun besar. Tapi jadi kalau mental tak kuat, jiwa tak kuat, susah. Tapi tetap juga sentiasa buat brand awareness yang macam Sifu ajar. Cuma tahun ni lebih banyak macam radio, tetap ada bulan Ramadan ni ada. Lepas tu kita tetap buat sikit sebanyak selain daripada kita berhibernasi. Okey. Kadang-kadang kita kena tarik handbrake kejap untuk kita bagi ketenangan dulu, ketenangan, kestabilan. InsyaAllah. Dan bila ada ketenangan, kestabilan tu baru kita bangkit balik. Betul. Baru kita laju pecut balik. Sekarang ni maksudnya mungkin kita pernah jatuh, kita sedang stabilkan diri, organisasi, tim kita, bisnes kita. Tunggu masa, sampai masanya insya-Allah melonjak balik. Turun naik tu biasa. Turun naik tu biasa. Berniaga. Naik itu luar biasa. Cuma ujian dia berbeza-beza. Ujian berbeza-beza. Berbeza-beza. Best tu kod baru. Turun naik itu biasa. Okey. Bangkit
balik itu luar biasa. Ujian pasti berbeza-beza. Oh, Masya Allah. Sifu ni. Jadi sastrawan sebenarnya. Sastrawan. Saya kena tukar bidang lah ya. Okay, last sekali lah Erna. Okay, Sifu. Bila kita down kan, macam mana kita nak bangkit balik? Macam mana kita nak move on? Kalau orang Temerloh cakap, kau tak down, awak down, ada pakcik tu cakap lah. Tapi kalau Erna macam mana nak bangkit? Kalau kita down, macam mana kita nak bangkit? Mungkin ramai kat luar sana menghadapi cabaran bisnes dengan down, jatuh semua. Jadi macam mana kita nak bangkit? Okey, kalau dia banyak benda masalah yang berlaku kan. Biasa orang down ni because of masalah berlaku, cabaran berlaku. Dan kadang-kadang down tu sebab tak sangka itu cabarannya. Kita tak jangka lah. Tak jangka dan kita sebenarnya tak bersedia untuk menerima masalah dan cabaran tersebut. Jadi biasanya itu yang menyebabkan down. Tapi bila kita cerita pasal masalah kan, masalah biasa saya selalu ada seorang pernah bercerita dengan saya. Masalah ni diselesaikan satu dengan duit, satu yang pertama. Yang kedua dengan kuasa. Yang ketiga dengan masa. Dengan masa. Jadi sebenarnya ilmu baru tu. Dengan masa. Jadi sebenarnya ada masalah yang kita tahu sebenarnya kita perlukan masa. Jadi bila kita down ni, duit kita ada banyak duit pun tak mampu. Kita pergi, contohlah kita ada duit kan, kita down, kita pergilah shopping sekejap je. Nanti kita akan rasa down lagi balik. Nangis, lagi apa, mengenangkan semua benda. Kalau kita ada kuasa sekalipun, tak ada apa-apa, tak boleh. Tapi kita perlukan masa. So ketika kita down tu, masa tu jangan ambil masa terlalu lama. Jangan menung lama lah. Jangan menung lama-lama. Memang perlukan masa, tapi janganlah lama. Jadi kita banyakkan diri back to basic macam saya cakap tadi. Back to basic. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita selalu down? Muhasabah diri. Sebenarnya Allah dah janji Dia akan cukupkan kita. Apa pun, walaupun kerak besar macam mana pun, Allah tetap akan cukupkan kita. Jadi kena sedar diri kita sendiri, bahawasanya kena muhasabah diri kita sendiri. Sebenarnya baliklah solat. Kadang-kadang kita doa ni, ya Allah tak sampai. Kenapa tak dapat? Jadi saya dipesanlah bila benda-benda banyak dah berlaku, banyak pesanan-pesanan pada saya. Antaranya adalah kalaulah kita sebagai majikan lah kan, orang datang kepada kita, orang datang tanya kita buat appointment lah pukul 10, tapi staff datang pukul 11. Kita rasa apa? Kita rasa mula sekali tak apa, dua kali tak apa, tiga kali tak apa contoh. Tapi berkali-kali, setiap kali appointment mesti delay. Jadi apa kita rasa sebagai majikan? Buang je lah orang macam ni, tak guna pun kan. Kita pula yang kena menunggu dia. Sama juga macam saya dipesan untuk solat di awal waktu. Sebab bila kita solat di awal waktu ni adalah asbab Allah makbul dengan cepat. Sebab bila Allah seru, kita seru Allah, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah, bantulah aku tengah susah ni ya Allah. Tapi bila Allah seru kita, bangkitlah solat, bangunlah, hayya solah, hayya falah, tapi kita tak datang pada waktunya. Jadi macam mana nak makbul doa tu? Jadi mungkin yang tengah down tu Allah sedang sayang kita. Allah nak kita sebenarnya kembali tercuit hati dia untuk kembali kepadanya. Betul tu, saya setuju. Saya pun dah tercuit ni hati. Muhasabah diri terus ni. Tengah Erna cakap, saya terus muhasabah diri, insya-Allah. InsyaAllah. Bulan Ramadan ni kita sama-sama muhasabah diri. Saya minta maaf banyak-banyak Erna. Salah silap. Jadi kita panggil ni pun Erna datang, terima kasih. Dah bertahun-tahun dah dia bersama si Fubat ni dan sampai sekarang tidak melupakan. Selalu ada. InsyaAllah. So, terima kasih Erna di atas perkongsian. Semoga perkongsian ni memberi manfaat. Kisah panas, sihir, dengki dan sihir supaya dapat pengajaran. Bukannya kita nak cari kontroversi, tapi kita nak cari inspirasi dan motivasi. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat, you tertinggal. Bila you tertinggal, bisnes boleh meninggal. Bila bisnes meninggal, you mesti menyesal.